Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan hasil daripadanya bahwasanya orang yang salik, yaitu orang yang berjalan kepada Allah itu, apabila disucikan zahirnya dan batinnya dan jernih hatinya daripada segala aghyar, yaitu selain daripada Allah, dengan jalan tariqah al-Muhammadiyah, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya bersihlah cermin hatinya daripada kekeruhan kuliah dan hapuslah daripadanya segala karat tulus nafsiyah, melihat dan berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadi ahli ia ketika itu. Hatinya bagi tempat turun limpah nur Rabbaniyah, yaitu nur ketuhanan, dan jadi ahlilah ia bagi musyahadah dan mukalamah. Maka fahamlah ia daripada Al-Quran barang yang tiada mafhum oleh orang lain, dan turunlah pada hatinya makna asrar
makna asrari tentu akan dia, dan dapatnya akan hukum rabbaniyah. Kerana inilah kata Arif Ibn Atta'illah, farigh qalbaka minal aghyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar. Alhamdulillah, pada malam ini kita sambung kata Muslim rahimahullahu ta'ala. Seorang salikin, salik iaitu istilah yang diberi kepada orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maknanya orang yang menjalani jalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pembersihan hati daripada segala aghyar. Aghyar maknanya apa sahaja yang selain Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita atas muka dunia ini ialah ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kehidupan dunia ini penuh dengan ujian. Ataupun dalam bahasa yang lain, Allah bagi kita hidup atas muka dunia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak bagi kita terpengaruh dengan dunia. Seperti mana ikan yang duduk dalam laut yang tak terpengaruh dengan air laut, begitulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Kita, Allah bagi hidup atas muka dunia, tapi Allah tak bagi kita bersangkut hati kita dengan dunia. Susah tak? Susah. Duduk dalam dunia, tapi Tuhan tak bagi kita berpaut hati kita dengan dunia. Maknanya kita kena berjuang untuk kita tak terpaut dengan dunia. Jadi bagi tujuan itu, maka orang yang berjuang untuk tidak terpaut hati dia dengan dunia, bahkan terpaut hatinya dengan Allah, maka orang itu disebut dengan salikin. Orang yang salik itu orang yang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj ialah perjalanan Nabi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuncak dari perjalanan itu adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan pelbagai godaan-godaan di sepanjang perjalanan. Sementara sebelum Nabi sampai ke tempat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang bangsa rohani. Contoh, Nabi daripada Mekah
Nabi dipanggil dengan panggilan di kanan dan di kiri. Panggilan-panggilan ni untuk Nabi berhenti daripada meneruskan perjalanan. Panggilan-panggilan tu minta Nabi bagi pandangan, minta Nabi menoleh kepada pandangan-pandangan, minta Nabi menoleh kepada panggilan-panggilan tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Nabi SAW dipanggil oleh dunia, tapi Nabi tak beralih meneruskan perjalanan. Nabi dipanggil dengan panggilan daripada Yahudi, pun Nabi tak beralih, Nabi teruskan perjalanan. Nabi dipanggil dengan panggilan daripada Nasrani, pun Nabi kita tak beralih, Nabi teruskan perjalanan. Jadi begitulah yang Nabi tengok, yang Nabi lihat dan diperlihatkan sepanjang perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Nabi sampai di Baitul Maqdis. Nabi sampai di Baitul Maqdis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW mengimami 124,000 arwah para anbiya alaihimus salatu wassalam. Sebelum Nabi SAW diangkat ke langit dalam perjalanan yang jauh melepasi 7 lapis langit sehingga sampai di tempat namanya Sidratul Muntaha dan diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Begitulah bayangan kehidupan di atas muka dunia. Perjalanan Nabi itu ialah perjalanan umatnya. Umatnya akan dipanggil dengan panggilan-panggilan menggoda di kanan dan kiri perjalanan. Seperti mana Nabi SAW tidak menyahut dan tak beralih menoleh kepada panggilan-panggilan tu, maka begitulah umatnya jangan beralih menoleh kepada panggilan-panggilan dan godaan-godaan tu. Sehingga bila mana kita tak beralih pada dunia, kita tak beralih pada panggilan Yahudi, kita tak beralih pada panggilan Nasrani, kita akan sampai kepada alam yang disebut dengan alam rohani. Alam rohani itulah yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bila Nabi SAW mengimami ruh-ruh nabi-nabi alaihimus salatu wassalam. Itulah kandungan yang doa yang kita selalu kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa dalam Al-Quran itu di akhir sekali kita berdoa, waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, jadikan kami pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada perjalanan ialah untuk sampai kepada kedudukan memimpin orang-orang yang bertakwa. Sebabnya kita ialah umat yang terbaik yang dikeluarkan kepada manusia. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu ialah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Maka orang yang layak untuk memimpin orang ialah orang yang namanya golongan
ahlullah, iaitu orang-orang Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang-orang Allah ni? Iaitu mereka yang meletakkan diri mereka menjadi salikin, orang yang berjalan kepada Allah, iaitu orang yang menjalani proses membaikkan diri dia, orang yang menjalani jalan untuk membaikkan diri. Baik seseorang itu ialah bermula daripada baik hati dia. Makna salikin ialah orang yang bekerja siang dan malam, pagi dan petang untuk membersihkan hati. Seumur hidupnya ialah membersihkan hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyucikan jiwa dia supaya dia berjaya dalam hidup dia atas muka dunia. Seperti mana yang Allah sebut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya, dan rugilah orang yang mengotorkan jiwanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, bila mana bersih hati kita daripada aghyar. Aghyar maknanya selain Allah. Bila telah berlaku bersih hati kita daripada makhluk, maka ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita telah menjalani jalan tariqah Muhammadiyah. Seperti mana yang saya sebut tadi, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha, itulah tariqah Muhammadiyah. Itulah perjalanan yang dibangsakan kepada Muhammad. Nak sampai kepada alam rohani, kita akan lalui ujian-ujian dalam kehidupan ini. Jadi untuk tak menyahut godaan-godaan sepanjang perjalanan ialah satu pengorbanan, dia panggil mujahadah. Bukan mudah kita nak melawan, tapi kita kena berlawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hanya orang yang berlawan dia akan mendapat kejayaan untuk sampai kepada tujuan. Jadi subhanallah, maka hidup ini ialah perjuangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana kita dah menjalani tariqah Muhammadiyah, jalan Muhammad, ketika itu bersihlah cermin hati kita. Hati ini umpama seperti cermin. Hati kita umpama seperti cermin. Contoh, spek mata. Kita naik kereta, kita pasang aircon. Turun sekali, kelabu cermin mata tu. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana hati diibarat seperti cermin, kalau tak bersih, jadi hati tak boleh melihat kebenaran. Hati tak boleh melihat kebaikan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita nak bersihkan cermin hati kita daripada kotoran. Yang kedua, hati ini umpama cermin, seumpama cermin muka. Cermin muka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya memandang kepada satu arah. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cermin muka, cermin muka ni dia tak ada dia tak melihat pada dua arah. Dia melihat satu arah ya. Jadi apa yang dia pandang, satu pandangan yang dia pandang, dia tak pandang lagi pada pandangan yang lain.
Kalau dia pandang pada dunia, keduniaan lah orang tu. Kalau dia pandang kepada Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jadi Allah lah pandangan dia. Jadi hati ini dia tak ada dua pandangan. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jangan arahkan hati kita kepada selain Allah. Tapi mudah tak mudah? Tak mudah. Tak mudah maknanya payah. Tak mudah maknanya susah. Jadi susah itulah yang dikatakan perjuangan. Susah itulah yang dikatakan kita kena berpenat lelah. Tapi kalau kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berpenat lelah, kita akan mendapat kejayaan. Kalau kita tak sanggup nak berpenat lelah, kita tak akan mencapai kejayaan dan tujuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sebab itulah Allah mencipta nafsu dan dalam diri kita untuk kita melawan hawa nafsu tu. Allah Subhanahu wa taala mencipta nafsu dalam diri kita, bukan Tuhan suruh ikut, Tuhan suruh lawan. Sebab lawan itulah akan dapat kejayaan. Maka sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum, andai kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. In tansurullaha yansurkum, andai kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Tolong Allah tu bukan berarti Allah lemah nak tolong. Bukan kata Allah lemah yang kita nak tolong Allah. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau hang nak dapat aku, tolong lawan musuh aku dalam diri hang. Tu bahasa dia. Kalau hang nak dapat aku, hang tolong lawan musuh aku dalam diri hang, hang akan dapat aku. Tu mana in tansurullah yansurkum. Peperangan kita dengan nafsu tak akan habis. Selagi mana dalam diri kita ada nafsu, selama tu tak habis peperangan dengan dia. Hanya berakhir peperangan dengan nafsu bila mana tercabut roh dari jasad kita, baru habis peperangan, baru habis pertempuran dengan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ataupun ibarat macam ni, Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala dia buat nak dapat dia, di depan dia ada nafsu, di depan dia ada dunia, di depan dia ada iblis dan syaitan. Kalau hang nak dapat aku, hang lawan lepas tu semua dulu. Hang menang lawan semua tu, baru hang dapat aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencipta dunia, iblis dan syaitan dan nafsu ialah sebagai sunnatullah, sebagai satu game untuk kita mendapat tujuan, iaitu Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita dah meletakkan diri kita sebagai salikin, kita pasti akan sampai, insya-Allah. Kecuali kita tak meletakkan diri kita sebagai salikin. Jadi kalau kita tak jalan, nak sampai apa? Nak jalan ni makna kita tahu tujuan yang pertama sekali nak pergi ke mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak ada tujuan, tu tak ada perjalanan. Tujuan kita nak dapat Allah. Tujuan kita nak dapat Allah. Apa dia mana dapat Allah? Dapat kenal Allah. Dapat kenal Allah. Itu tujuan daripada hidup ni. Baik. Ketika itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad,
Bila mana kita dah bersih cermin mata hati kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu memandanglah kita akan Allah. Memandang akan Allah bukan tengok dengan mata kepala, bukan tengok dengan mata kepala ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad maknanya ialah musyahadah. Apa dia makna musyahadah? Memandang Allah dengan mata hati. Memandang Allah dengan mata hati bukan berarti membayangkan Allah. No? Bukan makna bayang ataupun khayalkan Allah. Musyahadah maknanya rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasa apa tu? Rasa dia Tuhan. Rasa dia Tuhan kita. Bukan sekat rasa dia Tuhan, rasa dia Tuhan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak rasa dia Tuhan kita, kita kena rasa kita siapa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita tak rasa kita siapa, kita takkan rasa siapa dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita siapa? Hamba. Dia siapa? Dia Tuhan kita. Nak rasa dia Tuhan kita, kita kena rasa kita hamba dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tahu hamba tak sama dengan rasa hamba. Tahu kata diri hamba tak sama dengan rasa diri hamba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau tahu di sini, sakat otak ya. Kalau rasa di sini, di hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila dah rasa diri hamba, kita rasa dia Tuhan kita, itulah yang disebut dengan dekat kita dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan bukan dekat jarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dekat dengan Tuhan maknanya hati rasa dia Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita rasa dia Tuhan kita, rasa apa? Rasa bahagia. Selagi mana kita tak rasa dia Tuhan kita, kita tak rasa bahagia lagi. Lagi mana kita tak rasa kita hamba dia, kita tak bahagia lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu orang kenal Tuhan, syurga dia kenal Tuhan. Salikin, orang yang berjalan pada Tuhan. Kalau jalan sampai tak? InsyaAllah sampai. Kalau jalan sampai. Sampai itulah orang panggil wasilin. Orang yang dah sampai kepada Allah. Ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad disebut dengan arifin. Orang yang kenal Tuhan. Tuhan dikenai dengan mata hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan dikenal dengan mata hati. Mata ni, mata hati kepala kita ni, ala sayyidina Muhammad, dia ialah jalan untuk mengenai Tuhan secara luaran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh ciptaan Tuhan ni, elok tak ciptaan Tuhan? Elok. Indah tak ciptaan dia? Indah. Cantik tak? Cantik. Hebat tak? Hebat. Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Sayyidina Muhammad buat nak kenal dia, kena tengok ciptaan dia. Allah Subhanahu Wa Taala dia buat nak kenal dia, kena tengok ciptaan dia. Kita tak boleh fikir tentang dia sebab otak kita tak tersedia nak fikir
tentang zat dia, tentang diri dia. Tapi otak kita, Tuhan suruh fikir tentang ciptaan dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi sebut, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Kamu jangan fikir tentang zat Allah. Jadi otak ni yang jadi alat untuk berfikir tentang ciptaan Allah ialah laluan untuk mengenal Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iaitu laluan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masalah sayyidina Muhammad yang disebut di sini melihat dan berkata-kata dengan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi nak berkata-kata dengan Allah tu ialah dengan menggunakan deria yang 6, iaitu hati kita. Contoh, Allah bagi nikmat, apa hati kata? Apa hati kata Allah bagi nikmat? Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Apa hati kata ketika diberi ujian? Alhamdulillah Tuhan, ujian Engkau anugerahkan kepadaku. Sebenarnya orang yang bila hatinya bersih, dia akan selalu berdialog dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam apa situasi sekalipun, senang, susah, sakit, sihat, masalah sayyidina Muhammad. Ni hati duk main ni, dalam hati ni. Hak kita rasa, Tuhan dia bagi sungguh kat aku tu. Ya Allah, hebatlah kena Engkau Tuhan. Tu hati bercakap tu. Masalah sayyidina Muhammad. Kalau hati tak bersih, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak berlaku situasi mukalamah, musyahadah. Musyahadah rasa, mukalamah berbicara. Allahumma salli ala sayyidina. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak cakap pun di mulut kita, kita angkat tangan. Sallallahu sayyidina Muhammad. Kita tak cakap pun permintaan tu, hati berbicara, ni keluar air mata. Tu berbicara dengan Tuhan. Sallallahu sayyidina Muhammad. Kadang-kadang Tuhan nak kenal dia pada kita. Dia buat situasi tu, dia buat situasi ni, dia buat tu, dia buat hal ni. Sallallahu sayyidina Muhammad. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita pergi di hospital. Kita kalau pergi hospital, kita rasa macam semua orang sihat. Bila pergi di hospital, ramainya orang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam duk tengok-tengok orang sakit tu, sallallahu sayyidina Muhammad, dia main. Contoh kita pergi tengok orang sakit, sallallahu sayyidina Muhammad. Ada tak katil-katil ataupun orang sakit di hospital tu tak ada pengunjung? Ada tak? Ada. Hak kita pergi ziarah ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ziarah tengah hari, waktu melawat tengah hari ada orang, waktu melawat petang ada orang. Sallallahu sayyidina Muhammad. Sementara hak di ujung tu, ziarah tengah hari pun tak ada orang, melawat petang pun tak ada orang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agak-agak lah, apa dia rasa tengok orang hak orang domain tak berhenti? Dia rasa apa? Sallallahu sayyidina, untunglah dia adik-beradik main. Aku siapa pun tak main.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terfaham tak orang dalam kubur macam tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kubur tu anak dia selalu pergi ala sayyidina Muhammad. Kubur tu anak dia selalu sampai. Betul lah, dia anak dia selalu mai. Macam tu lah orang dalam kubur ala sayyidina Muhammad. Kalau pergi ziarah orang sakit, kita bawa buah sangat tak? Bawa limau, bawa anggur ala sayyidina Muhammad. Walaupun hak sakit tu tak apa makan sangat pun, tapi buat pergi juga. Makali kawan hak sakit tu kata, dia ni sihat, aku sihat tak buat mai pun, aku sakit baru dia buat mai. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam itulah yang kita hantar pergi kat orang mati. Orang-orang mati yang tak pernah orang hantar apa kat dia, dengan kubur sebelah, jangan selalu anak dia hantar Quran kat dia, hantar zikrullah kat dia, hantar selawat kat dia, hantar pahala mengaji kat dia. Betul lah, anak hang ingat kat hang. Anak aku tak ingat kat aku. Aku tinggal harta kat dia banyak, sekupang pun dia tak hadiah kat aku, sedekah kat aku. Tuan-tuan, tu contoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang duduk dalam hati yang bersih. Waktu tu timbul apa? Allah Tuhan, Engkau buat macam ni Tuhan. Tu berlaku, berbicara, bercakap dengan zat yang Maha Esa. Sebenarnya Tuhan dekat dengan kita, tapi kita yang tak dekat dengan Tuhan. Sebenarnya dia dekat dengan kita, cuma kita yang jauh daripada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi proses yang kita nak buat ni ialah proses nak mendekatkan kita pada Allah. Salikin ni ialah orang yang berjalan nak dekatkan diri dia kepada Allah. Itu salikin. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah dipanggil perjalanan kepada Allah. Di perjalanan pada Allah ialah proses nak membaikkan hati kita. Sebab itu asas yang pertama kitab Produk Mengaji tu, penawar bagi hati tu, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tu. Penawar bagi hati tu 10 sifat yang baik, 10 sifat yang buruk. Sifat yang buruk dia panggil sifat madhmumah, sifat yang baik dia panggil sifat mahmudah. Tu kena mengaji sifat penawar bagi hati tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sifat yang buruk pasal kita mengaji, nak buang sifat tu. Jangan bagi duduk dalam hati. Kalau sifat tu ada, hati kita tak ada macam cermin yang bersih, tak akan nampak, tak akan rasa yang sepatut kita rasa kita hamba, yang patut kita rasa dia Tuhan kita. Kalau hati kotor. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu bila mana kita dah berjaya buang sifat yang buruk, kita nak isilah 10 yang baik pula, ganti hak buruk tadi. Bila hati kita dah bersih daripada sifat yang buruk, terhias dengan sifat yang baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, belum mulalah perjalanan kita kepada Allah, ataupun orang tu barulah dia panggil salikin. Kalau kita tak baik lagi hati kita, buruk lagi, tak elok lagi, jadi kita tu tak jalan lagi kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tak akan selamat balik jumpa Tuhan kalau hati kita masih kotor. Tak akan selamat balik jumpa Tuhan. Sebab itu Allah sebut, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari balik jumpa Tuhan tu, hari akhirat tu, tak guna siapa harta banyak, anak pinak ramai, kecuali Allahumma Muhammad. Yang guna ialah siapa yang balik bertemu dengan Allah dengan hati yang sejahtera, hati yang sihat, hati yang tak ada penyakit. Yang 10 tu, hati yang telah pun dirawat
dengan 10 sifat yang terpuji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Ketika tu fahamlah kita kandungan kitab suci Al-Quran. Kalau selama ni kita baca Quran, kita tahu baca ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita tak faham kandungan kitab suci Al-Quran tu. Bukan maksud tak faham tu kita tak tahu terjemahan dia, tapi kita tak ada balasan kalam daripada Allah. Kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak faham ni mana apa? Tak rasa. Sedangkan Al-Quran ni kalam Allah yang Tuhan tak main kat kita untuk kita baca, tapi kita tak rasa kalam tu. Ialah kalam Allah. Pasal hati kita tak bersih, sebab kita tak jalan pada Tuhan. Tapi orang jalan pada Allah Subhanahu wa taala, masalah Sayyidina Muhammad, dia akan faham kandungan kitab suci Al-Quran. Faham tu mana? Rasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala farriq qalbaka min al-aghyar yamla'hu bil ma'arifi wal asrar wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayati, Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayati, Allahumma nawwir qulubana kama nawwatul arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Tawassul bil haqqi wa tawassul bis sabr.